Okay, suara pun dah buka. Sementara menunggu, yang baru join, jangan stres sebab kita dah masuk bahagian B. Bahagian A tak habis lagi. Cuma tajuk-tajuk yang memerlukan saya study tu, hari ni saya tak sempat study, so saya pergi dulu buat soalan yang bila kita tengok terus boleh buat. Macam beberapa soalan ni, dia perlukan saya bukan setakat boleh buat dan saya mesti boleh terang dekat pelajar kalau pelajar bertanya. Sebab kelas kita ni aktif sebab dia tanya. Jadi kalau saya buat latihan dengan awak tanpa study dulu, saya takut dia macam mencerminkan saya ni tidak ready lah. Cuma minggu ni saya agak busy. Saya tak sempat study math. Tapi matematik tetap study lah sebab pelajar saya pelajar matematik juga. Okay. Macam nombor 11 ni dia memerlukan kemahiran kita terang tu dengan detail supaya pelajar tidak ragu-ragu dengan kita. So saya kena ambil masa dulu yang ni. Okay. So kita bagi tajuk yang pelajar tingkatan 4 dah belajar, tajuk 1, tajuk fungsi. Kita terang lagi sekali macam mana nak handle soalan fungsi yang kita tengok macam kita tak ada perasaan nak jawab lah. Bila kita tengok dia, kita tak teruja untuk menjawab. Bila saya tanya pelajar saya yang tak ambil math, bila saya ajar tajuk ni, dia rasa mudah. Ya, dia rasa mudah. First time dengar and then mudah. So saya cuba macam itulah untuk pelajar, terutamanya pelajar tingkatan 4, masa awal untuk mengatakan bahawa math tu susah. Okay, sebab kita bukan nak skor markah 100 pun, bukan. At least kita lulus dulu. Okay, kita lulus dulu. Bila awak dah lulus sekali, nanti awak akan lagi dan lagi dan lagi. Kena sabar dulu iaitu. Okay, so kita So kita tengok, saya cuba cakap perlahan sikit sebab saya agak dia batuk sikit. Okay, diberi fungsi F. Okay, fungsi F. Kita warnakan ni. Kalau awak ada highlighter, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, ada highlighter tu penting sebab benda tu kita nak highlight perkara-perkara penting. Ni adalah fungsi single yang ini, tapi yang ini dah fungsi composite, dia dah gabung dah. Okey, kemudian jangan pandang setiap soalan itu susah. Okey, kadang-kadang kita kena open minded. Dia kata cari objek. So kalau kita belajar tajuk fungsi ni, objek tu sebenarnya huruf X. Okay? Objek contoh saya bagi kat sini lah. Saya bagi dekat sini Fx sama dengan 3 per dengan 4x tolak 1. Apa yang dikatakan objek? Objek yang ini, yang duduk dalam ni. Tu objek. Bila kita masukkan X, semua sekali yang terhasil di sini, kita panggil dia image. Kita panggil dia image, ataupun kalau yang anak panah X tu objek, semua seketul ni kita panggil image. Macam tu. So saya try lagi sekali. Okay? Saya try lagi sekali. Untuk mencari objek, okay? Jika diberi image 1/3. Maksudnya dia dah bagi image 1/3. Maksudnya benda ni adalah 1/3. Jadi masa kita dah tulis sama dengan 1/3 tu, kita dah boleh padam lah yang ini. Biar dia jadi gitu. Kemudian kita akan bawa
Yang 3 ni ke sana. Kemudian yang media highlight biru ni pergi sebelah kanan. Okay, dia pergi ke sebelah kanan. 9 sama dengan 4x tolak dengan 1. 10 sama dengan 4x. Akhirnya, x sama dengan 10/4. Kalau kita tak okey, kalau kita tak nak ringkaskan dia, kita buat macam ni je. Kita biar kalkulator yang buat. 10/4. Kalkulator tolong. Okey, dapat 5/2. Jadi, x kita ringkaskan menjadi 5/2 dan itulah dia yang dinamakan objek. Okey, madam buka kepada soalan. Kalau ada nak tanya, kalau nak mudah, buka suara tanya. Jangan buka kamera, buka suara je. Kalau malu, kena type. Tapi nanti pelajar lain tak dapat detect lah awak tanya apa sebab awak type kan. Kalau pelajar madam, dia tanya tu, dia buka mic. So senang, kawan-kawan tahu apakah soalan kita. Okey, selesai jawab A. Mudah je. Ni bukan soalan reka-reka ni. Ini memang soalan SPM tak lepas. Tak reka, memang ini soalan dia. Okey, soalan B. Dia suruh kita ungkapkan M dalam sebutan P. Okay, dia suruh ungkapkan M dalam sebutan P. Tetapi dia ada bagi dua benda. Yang pertama, madam nak buat dulu belah kiri. Step by step. Sebab MAT ni kan banyak kan. Kita buat step by step. Madam nak buat belah kiri dulu ya. Okey. Yang belah kiri tadi kita ada fx sama dengan soalan asal 3 per dengan 4x tolak 1. Madam dah beli bateri ni tahu sebab ada orang sponsor duit kat madam, dia masuk account. Thank you yang back in duit kan. Thank you. Okay, so fx sama dengan 3 per dengan 4x salah satu fungsi dia. Kemudian soalan kata sekarang nilai di sini x, di sini pun x. Lepas tu dia dah boring dah dengan x. Dia nak tukar dengan benda baru iaitu M tambah 1. Jadi tempat yang madam kuningkan tu akan berubah menjadi M tambah 1. Dia berubah seketul tu M tambah 1. Dan kita tengok kesannya di sebelah kanan. 3 per 4 ... tolak 1. Oleh kerana tadi kuning dan kuning, sekarang merah, di sini pun akan menjadi merah. Itu saja fungsi dia, comel. Dia ada satu permainan dulu-dulu, cuma sekarang pelajar sekarang tak main dah. Paper doll nama dia. Pelajar perempuan suka main paper doll. Okey, so madam selesaikan yang ini dahulu. Okey. Sama dengan 3 per dengan 4M tambah 4 tolak 1. Jadi 3 per 4M tambah 3. Ni baru sebelah kiri. Madam nak buat pula sebelah kanan. Sebelah kanan, dia fokus kepada FG. Dan kita ada FG. Ni dia. Tapi itu baru FG. Soalan dah letak perkali kat depan 3 FG. Jadi, madam kena buat 3 FG ni sekarang dah jadi
9 per dengan 4x. Berapa tadi ya? Kuasa 2 tambah dengan 3. Okey. Kemudian, Madam nak bagi tahu, sekarang dalam ni huruf X. Di sini pun huruf X. Dia telah ubah, huruf X itu telah menjadi huruf P. Jadi, Madam pun kena ubah juga ikut soalan sebab kita menjawab soalan. Jadi, 3 F of G tukar jadi P ni akan menjadi 9 per dengan 4 P kuasa 2 tambah 3. Yang ini yang Madam sedang buat ni belah kanan. Okey. Belah kiri dah buat, belah kanan dah buat. Dia kata kena guna tanda sama dengan. Ni sama dengan. Jadi Madam nak samakan yang tadilah. Okey, jawapan yang tadi 3 per dengan 4M tambah 3 sama dengan 9 per dengan 4P kuasa 2 tambah 3. Okey, kita samakan. Okey, kemudian kita nak jadikan M tajuk kan. Jadi tak apa, kita tukar tempat duduk lah. Awak pergi sana, saya pergi sana. Jadi dia akan jadi kalau Madam tak skip jalan kerja 3, 4P kuasa 2 tambah 3, tak skip tu, sama dengan 9, 4M tambah 3. Ada setengah pelajar dia boleh skip, dia laju. Ni Madam tak tunjuklah skip tu . Kita buat satu-satu. 12 P kuasa 2 sebab Madam kembang yang ini tambah dengan 9 sama dengan 9 dan 4. Berapa, Pak? 32. 32. Saya ada salah mana-mana ke? Saya nak dapat 36. Kot tadi saya buat, saya mudahkan sikit. Saya dah buat tadi. 36 M tambah 27. Sebab saya tak skip tau. Kalau saya buat sendiri, 9 dengan 3 tu saya dah mula kecilkan. Tapi yang ini saya nampak besar lah sebab saya dah janji tak nak skip. Okey, so saya kena halau nombor 27 ni dulu daripada M ni. Kena halau dulu. So dia jadi 12P kuasa 2 tambah 9 tolak 27. 9 tolak 27. So dapat negatif 18. Sama dengan 36 M. Kemudian, kita kena buang pula 36 ni dari hidup M. Sebab kita kena jadikan M sebagai tajuk. Jadi, M sama dengan 12P kuasa 2 tolak 18 per dengan 36. Dan kita boleh kecilkan dia dengan sifir 2 kan? Okay, kita kecilkan dia dengan sifir 2. Boleh? 2 ke 12 ke 6? Sifir 6 boleh Sifir 6. 6. So, tinggal lagi 2P kuasa 2 tolak 3. Yang bawah 36. 36 adalah 6 darab 6. Sama dengan M. Maka, Madam mematikan nilai faktor yang sama. Mati. So, jawapan akhir kita, tulis elok-elok. M sama dengan 2P kuasa 2 tolak 3 per dengan 6. Inilah dia jawapannya. So, Madam buka kepada soalan. Kok ada yang tak faham di mana-mana, silakan. Tak ada
Tak ada soalan, mari diteruskan. Okey, dah selesai soalan B. Kita nak jawab soalan C pula. Dia suruh cari G. Okey, dia suruh cari G daripada maklumat pokok yang ini. Okey, tengok macam mana kita nak cari. Ni penerangan dia, madam nak kena bagi elok-elok ni sebab biar konsep tu jelas. Okey, sebelum tu madam tulis dahulu. Nilai fx kita tadi ialah, saya lupa fx dia apa? 3/4x tolak 1. Kemudian fungsi gubahan fgx sama dengan 3/4x kuasa 2 tambah 3. Okey, tengok betul-betul. Yang ini dia single. Dia tidak bersalah lagi lah, dia single. Yang ini, yang couple ni. So, kita kena kaji yang couple ni. So, kita tengok ketua dia sekarang ialah F. Jadi, kita kena buat composite tu ikut F. F dan kita akan tengok orang sebelah. F kata 3/4 X tolak 1. Madam ambil bentuk F kerana dia adalah ketua untuk fungsi ini. Dan jawapan akhir dah diberi oleh soalan sama dengan 3/4x kuasa 2 tambah 3. Jawapan, madam follow through kita panggil. Ini jawapan, lepas sama dengan ada jawapan, sama dengan ada jawapan. Jadi sekarang ni madam sebenarnya buat benda yang di depan ini. Ikut ketua, ketua kata 3/4 ... tolak 1. Kemudian daripada perhubungan ini kita tahu kalau ketuanya F, pengikutnya adalah G. G kena ikut masuk dalam rumah yang dibina oleh F. Macam tu. Jadi dan lepas ni kita nak carilah nilai G tu. Okey, so kalau you all tak kisah, boleh ke madam nak kecilkan nombor 3 ataupun rasa takut tak faham? Nombor 3 ke atas tu madam nak potong. You all selesa tak kalau madam potong terus? Saya potong terus Sebab 3 ni nanti kalau dia pergi sana jadi bahagi. Mati. Macam tu Saya nak potong pada saya. Lepas ni nak potong. Tapi Cikgu Ahmed kata tak boleh potong kalau sampai tak nampak, tak boleh. Dia tak bagi. Biar ada jalan kerja ni. At the end nanti awak akan dapat kat sini 1 per dengan 4. Saya buat huruf G macam ni lah kalau awak tak nak nampak susah. 4G. 4G. Tolak dengan 1 sama dengan 1/4x kuasa 2 tambah 3. Sebab saya dah potong 3 dan 3. Tapi saya tulis dulu. Kemudian kita buat pertukaran. Yang purple pergi sana. Yang biru pergi sana. Bila dia pergi sana, dia darab dengan 1. Lebih mudah daripada pergi sana darab 3. Sebab tu madam minta kebenaran nak mansuh. So kat sini awak akan dapat 4x kuasa 2 tambah 3 sama dengan 4G tolak 1. G ni sebenarnya dia GX, tapi madam kesian dekat awak. Kalau nak faham benda ni GX, awak akan terkeliru dengan simbol kurungan X. Jadi madam buat gini dulu, buat dia longlai dulu seorang-seorang je. G duduk seorang-seorang. Okey, akhirnya 4x kuasa 2 tambah 3 tambah 1 kerana madam dah halau
nombor 1 pergi ke kanan. Dah halau dah. Dan sebenarnya belah kiri, saya dah halau nombor negatif 1 pergi ke kiri. Saya terbalik tu. Nombor negatif 1 saya dah halau pergi ke kiri. Jadi bila dia pergi kiri, dia jadi tambah 1. Akhirnya yang belah kiri dah jadi 4x kuasa 2 tambah 4. Dan kalau saya nak suruh sini tinggal G, maka 4 kena pergi sana jadi bahagi. Okey, maka nilai G kita adalah X kuasa 2 tambah 1. Dan oleh kerana ini adalah tajuk fungsi, adalah comel kita buat objeknya di sebelahnya. Tapi masa pengiraan tadi, sebab saya nak tolong pelajar yang baru belajar MA, sekurang-kurangnya dia tak terkeliru dengan simbol G kurungan X macam tu. Saya tak nak dia nampak benda tu adalah G darab X. Saya nak nampak dia nampak function of G. Okay, tapi akhirnya dah dapat jawapan. Jawapannya X kuasa 2 tambah 1. Saya buka kepada soalan. Silakan. Boleh, kalau ada sila-sila. Okey, kalau boleh kita teruskan. Okey, kita teruskan. Ada satu soalan favorite ni. Okey, soalan favorite. Seterusnya, tentukan sama ada fungsi songsang bagi Gx wujud atau tidak. So, dia tanya wujud atau tidak. Jadi, kena ada perkataan sama ada exist ataupun does not exist lah. Kena ada perkataan itu. Okay, so kalau Madam nak lukis, okay, Madam guna kaedah grafikal sebab dia ada banyak cara nak buktikan dia ni ada songsangan ke tak. Okay, tengok cara Madam melukis. Ni adalah fungsi G, X. Dan, tadi lupa nak guna pembaris, sorry Saya ingat-bengit dah. Okay, kemudian ini adalah objek X. Fungsi kita tadi, Gx sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Tapi dengan pelajar Madam suka tulis dalam bentuk Gx sama dengan X. Sebenarnya dia bukan seorang-seorang, dia ada hantu di sebelahnya. Kuasa 2 tambah dengan Kak 5. Madam suka tulis macam tu. So, inovasi ni bernama hantu Kak 5. Hantu Kak 5. Zaman dulu memang glamour cerita-cerita ni. Jadi daripada situ Madam boleh nampak nilai simetrinya ialah 0, 1. 0, 1 berada di situ. Senang. Kalau awak buat bentuk hantu Kak 5 ni, terus dapat sama ada maximum point ataupun minimum point. Okey, oleh kerana perkali di depan ini positif, maka lengkung Madam adalah tersenyum. Senyum dan tersenyum. Itulah dia graf Gx sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Untuk mencari songsangan, dia ada syarat. Syaratnya mesti fungsi 1 dengan 1. Jadi macam mana nak uji dia fungsi 1 dengan 1? Kita kena guna ujian garisan mengufuk. Ataupun kita panggil horizontal line test. Okay? Ujian garisan mengufuk. Saya uji dia. Macam nak uji gas oksigen lah, nak guna kayu uji berbara ke ataupun nak guna kayu uji menyala. Kan dia ada kita buat ujian kimia kan. Okey, bila Madam dah buat, Madam dapati dia bertembung pada graf sebanyak 2 titik.
Okey, bila 2 titik, dia adalah bukan, macam mana ya author dalam bahasa Melayu? Fungsi satu dengan satu. Boleh tak? Madam tulis macam tu. Ke saya di matrik saya tulis macam ni, saya tak tahu di sekolah. Kena eja. Kena eja. Fungsi satu dengan satu. Jadi untuk menjawab soalan dia, tentukan sama ada fungsi songsang wujud atau tidak. Jawapannya adalah tidak wujud. Jawapan tu kena ada dulu. Yang pertama, fungsi songsang. Songsang tidak wujud. Yang ini kena jawab dulu. Lepas tu dia kata, berikan justifikasi anda. Tengok macam mana ayat SPM? Kerana apa nak buat ayat SPM kalau saya panjang sikit. Kerana bila diuji menggunakan menggunakan ujian garisan mengufuk. Ujian garisan mengufuk. Saya merujuk pada graf saya. Kerana bila diuji menggunakan ujian garisan mengufuk, didapati ada dua. Ataupun ayat pendek dia macam ni. Tapi macam saya tak berkenan dengan ayat dia tu. Sebab soalan tanya, adakah fungsi songsang wujud atau tidak? Tapi dia jawab bukan hubungan satu kepada satu. Saya macam tak berkenan, macam tak menjawab soalan tu. So saya buat skema sendiri ni. Sepatutnya jawapan mula-mula bukan fungsi songsangan tidak wujud. Jawapan pertama. Sepatutnya. Lepas tu kalau ditanya, sebenarnya saya yang ayat warna merah tu, saya merujuk pada gambar rajah graf tu. Kerana bila diuji dengan menggunakan ujian garisan mengufuk, terdapat dua titik yang memotong. Kalau saya terlebih minta maaf ni ya, didapati dua titik memotong GX. Atau ayat pendeknya, kenapa dia tidak wujud? Okey. Jawapan pertama, tidak wujud. Yang pendek kerana GX bukan fungsi satu kepada satu. Saya terbiasa, sorry. Tulisan buruk sikit. Okey, kalau di peringkat saya kena jawab yang panjang tu lah. Mungkin peringkat SPM macam tu. Tidak wujud. Kenapa tidak wujud? And then alasan awak kerana GX bukan fungsi satu kepada satu. Okey. So, kita dah selesai soalan nombor 13. Madam buka dulu kepada soalan sebelum Madam masuk soalan nombor 14. Yang mana rasa tak boleh, sila-sila. Jangan malu. Boleh yang ujung tu mungkin boleh guna cara SPM lah kan. Sebab Madam tak terbiasa cara SPM. Madam bagi tahu terlebih sebab kita mengajar di matrikulasi, dia kena lebih memberikan hujah. Okey, dah nak tengok. Okey. Oh, you nak
Gini, oleh kerana medium ni menggunakan OneNote, kalau medium paste dekat awak, dia jadi beberapa muka surat. Nak yang ni ke? Nak yang nanti medium screenshot Sebab kalau medium save. Oh, awak nak screenshot? Okey, saya besarkan sikit sekejap Oh, saya dah tulis mengarut sekejap saya padam sekejap yang ni. Oh. Dia kalau macam next time kalau you nak, saya akan guna PDF untuk menjawab. Cuma PDF kadang-kadang tulisan tak keluar. Okey. Boleh kot ini? Sikit lagi. Boleh tak screenshot? Ke media yang screenshot? Okey. Okey, kalau kita guna PDF, dia tak boleh guna highlighter yang striking. Itu saya minat guna OneNote. Okey, untuk jawapan akhir, sebab medium sebenarnya dia memang ada jawapan, cadangan jawapan. Cuma medium ikut je susunan soalan dia tanya. Mula-mula dia tanya, tentukan sama ada fungsi songsang bagi GX wujud atau tidak. Jadi medium bagi tahu dulu tidak wujud. Kan? Tidak wujud. Cuma saya tak pasti sejauh mana ayat tu kena panjang di peringkat SPM. Tapi kalau saya pembuat soalan, kalau saya pembuat soalan di peringkat saya, kalau ditanya wujud atau tidak, jawapannya macam tu je, wujud, dapat 1 markah terus. Cuma di peringkat SPM saya tak bagi komen sebab saya tak pernah marking untuk SPM. Cuma bila dia kata beri justifikasi, kalau saya nak pelajar tu dia macam faham macam mana nak tahu kenapa tidak wujud. Jadi kena lukis benda ni satu hal. Lepas tu kena tunjukkan ada 2 titik. Lepas tu kena juga buat hujah sebab pemeriksa tak nak kaji jawapan pelajar. Dia nak pelajar yang terang supaya dia faham dan kita kena anggap pemeriksa itu tidak pandai. Kita kena anggap begitu. Kita kena anggap dia tak pandai dan kita kena terang sehingga dia faham. Walaupun sebenarnya pemeriksa ni orang yang hebat. Kita terpaksa buat gitu. Sebab kalau tak kita, tak apalah lukis gini lah. Pemeriksa tahu dah tu. Dia mesti tahu kita nak jawab apa. Tak boleh. Kalau madam sebagai ketua pemeriksa di peringkat madam, dia tak boleh macam tu. Dia ada syarat-syarat sebagai pemeriksa ni, dia memang kena berlakon, kalau madam pun kena berlakon madam tidak pandai. Supaya kita tak guess apa sebenarnya yang pelajar nak tulis tu. Kita tak guess. Dia salah tapi kita kata tak, alah kesian dia mesti fikir macam ni. Kita tak boleh beranggapan begitu kalau kita sebagai pemeriksa. Boleh Okey, so madam yang mana yang ada kerja pukul 9, kalau macam nak quit boleh dulu, nak left boleh, tapi madam nak teruskan nombor 14 sebab bahagian B kena ada 2 soalan, 3 soalan pilih 2, madam macam tertariklah soalan nombor 14 ni, rasa macam tak sabar nak buat. Dan tahun depan madam bolehlah jadikan soalan ni sebagai soalan tugasan pelajar madam ni. Comel soalan dia. Sangat cute. Okey. Yang ini yang cikgu Ahmed yang madam temu bual tu bagi tahu. Soalan format terkini, dia bukan tanya Ahmed semata-mata. Dia akan kumpul yang kita belajar daripada tingkatan 1. Nasib baik tak daripada tadika. Sebab silibus kita sekarang memang gitu. Dia kumpul daripada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Zaman madam dulu, Ahmed ni hanya yang tingkatan 4 dan 5. Tapi awak ni canggih. Okay, awak ni canggih. Okay, teorem Pythagoras kita dah belajar masa menengah rendah. Okay, dia kata
menunjukkan sebuah segitiga. Lepas tu dia buat sudut tegak di sini, bermaksud madam kena faham konsep teorem Pythagoras. Yang panjang itu adalah hypotenuse. Jadi madam nak cari nilai hypotenuse tu. Nilai hypotenuse 3.2 bersamaan dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Tetapi A kita adalah 2. A kita tu sendiri adalah punca 2 kuasa X. Dan kita kena kuasa 2kan dia. Masya Allah. Tambah dengan nilai B pula ialah 2 kuasa X tambah 1. Dan kita kena kuasakan 2 dia. Betapa tingginya soalan awak ni. Okey, kemudian mula-mula madam nak tanggalkan dulu square root yang belah sini, madam bagi dia berhijrah ke kiri. Bila dia hijrah ke kiri, dia akan jadi 3 punca 2 ni semua sekali kuasa 2. Maka tinggallah di sana punca 2 kuasa X kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa X tambah 1 kuasa 2 ataupun madam tulis dia 2 kali. Kalau tak nak keliru tu dia 2 kali. Okey. Dalam kita belajar nombor yang melibatkan kuasa 2, sebenarnya kalau ada punca kuasa tu dia jadi semakin comel lah. Mula-mula 3 dulu. 3 kuasa 2, 9. Punca 2 darab punca 2 kita boleh tekan kalkulator kalau kita tak nak hafal. Punca 2 darab dengan punca 2. Kita dapat 2. Jadi sini tinggal 9 darab 2. Sama dengan yang step seterusnya ialah yang punca ni akan terpadam dengan kuasa 2 ni. Maka tinggallah di situ 2 kuasa X. Yang ketiga, tambah kita mempunyai asas 2. Asas 2. Oleh kerana hubungannya darab, maka kuasanya kita tambah. X tambah 1 tambah X tambah 1. Dia akan menjadi kuasa 2X tambah 2. Dia tinggi sikit. Tapi kalau kita bincang dia jadi seronok. 18 sama dengan 2 kuasa X tambah 2 kuasa 2X darab 2 kuasa 2. Okey, madam buka kepada soalan. Adakah madam terlampau tinggi ataupun macam mana untuk yang biru ni dulu? Yang biru tu rasa tinggi ke ataupun okey? Madam pecahkan semula. Daripada tu madam, kalau madam buat balik, kalau madam buat semula ni, dia akan jadi asas sama kuasa akan ditambah 2X tambah 2. Dapat semula yang atas. Macam tu. Okey. Ready Kemudian kalau pelajar rasa benda ni tinggi, mungkin boleh tolong pelajar lah yang ini. Okey, kalau pelajar rasa tinggi ni jadi 18. Pelajar boleh anggap yang toncik-toncik ni sebagai A. Tambah dengan 2 kuasa 2 tu 4. 2 kuasa 2X tu adalah A kuasa 2. Okey, adakah dia membantu pelajar ataupun pelajar lagi tidak faham apa yang Mama Z sedang buat? Ini jarang berlaku di sekolah ni. Benda ni berlaku di matrikulasi. Kaedah kita mudahkan soalan. Tak ada soalan
Okey, saya ulang lagi sekali. Dia pelajar, dia lepas setengah jam dia memang dia lari sikit. Okey, ni 18. Kemudian saya anggap 2 kuasa X ni sebagai huruf yang lebih mudah. A sama dengan A. Tambah. Saya nak pecahkan yang ni. Yang ni akan jadi 2 kuasa X, 2 kuasa X dan 2 kuasa 2 tu adalah 4. Jadi bila kita ganti ini 4, ini A, ini A. Itu yang jadi 4A kuasa 2. Tentu. Jadi mudahlah hidup kita. Kosong sama dengan 4A kuasa 2 tambah dengan A tolak 18 dan dia menjadi persamaan kuadratik. Kita boleh faktorkan dia. Kalau kita tak mampu faktor guna minda, kita boleh guna kalkulator. Kita boleh ambil huruf A. Okey, kita masukkan, kita nak guna polinomial degree 2. Perkali pertama 4, kemudian 1, kemudian negatif 18. So, dapatlah jawapannya. Yang pertama 2 bermaksud A tolak 2. Okey, jawapan kalkulator yang kedua. Ni, negatif 9/4 maksudnya 4A tambah 9. Yang ini yang ada dalam minda kita. Jadi, jawapan A yang pertama ialah 2. Jawapan A yang kedua ialah negatif 9/4 seperti mana soalan tadi. Dan barulah kita tukar semula kepada soalan kita tadi. A yang kita anggap tadi yang mana, Syukran? Part yang mana yang terputus tadi? Okey, saya ulang lagi sekali. Kat sini ada kawan kita terputus. Dia jauh, dia daripada Sarawak. Sarawak masa ni dah sangat-sangat malam. Okey. Saya ulang lagi sekali kat sini mungkin. Mungkin kat sini Syukran Okey. Apabila soalan berbentuk indeks, sebenarnya minda pelajar pada usia awak 17 ni, awak sebenarnya belum matang nak fikir benda yang complicated. Jadi sebagai seorang guru, kita sebenarnya boleh memudahkan pelajar dengan menggunakan kaedah gantian yang dibenarkan dalam matematik. Jadi kalau yang ini dia dah cantik, dia dah mudah. Yang ini pun dah cantik, dia dah mudah. Dan saya nak let A itu sebagai pengganti kepada 2 kuasa X supaya minda pelajar nampak benda tu senang. Kemudian saya terpaksa ubah yang ini. Yang ini 2 kuasa 2X bermaksud nombor 2 kuasa X darab 2 kuasa X. Kemudian yang kat belakang tu darab dengan 4. Tu yang ketiga. Jadi bila madam represent penggantian menggunakan A sama dengan 2 kuasa X, soalan akan menjadi 18 sama dengan, yang kedua tu akan menjadi huruf A sahaja. Dan yang ketiga itu akan menjadi 4AA ataupun 4A kuasa 2. Soalan yang pelajar tak mampu fikir tadi, sekarang bila kuadratik, pelajar paling suka sebab dia ada bantuan kalkulator. Itu tujuan kita tukar kepada lebih mudah. Tapi minta permission dengan cikgu MAT nanti. Kok cikgu kata salah ke? Tapi sebenarnya ini MAT memang jalan kerja memang banyak. Kita tak boleh menidakkan hak pelajar lah. So yang ini Madam dah tunjuk proses pemfaktoran dengan menggunakan kalkulator.
Jawapan pertama tadi negatif 2 ke 2? 2. Jawapan pertama tadi 2. So, sini akan jadi A tolak 2. Jawapan yang kedua tadi 4A. Jawapannya tak tolak kan? So, sini jadi tambah 9. Jadi, daripada situ nilai A yang pertama ialah 2. Nilai A yang kedua adalah negatif 9/4. Kemudian kita balik ke pangkal jalan. Nilai A ni sebenarnya adalah nilai pinjaman sementara. Tukar semula kepada 2 kuasa X. Sama dengan 2. Nama lain 2 ialah 2 kuasa 1. Tak percaya tekan kalkulator. Akhirnya dapat jawapan X sama dengan 1. Okey, bagaimana pula dengan jawapan yang kedua? Jawapan yang kedua, dia ada 2 jawapan ni. Jawapan yang kedua, 2 kuasa X sama dengan negatif 9/4. Kalau tidak ada tanda di depan ini, bermaksud tandanya positif. Dalam kita menyelesaikan soalan indeks, tanda depan ni mesti sama tanda kat sini. Oleh kerana tak sama, jadi jawapannya ialah tidak mungkin. First time saya dengar jawapan tidak mungkin ni. Biasanya saya guna NA, not accepted. Sama lah kan? Saya buat ringkasan. Tidak mungkin. Okey. Di depan sini, kalau pelajar ada negatif 2 kuasa X sama dengan negatif 2 kuasa 5, yang ini boleh sebab yang ini ni ada tanda negatif, yang ini pun tandanya sama. Yang ini positif, yang ini positif. Ada jawapan. Yang tidak mungkin tu sebab tanda mereka berbeza. Jadi tidak mungkin mereka akan dapat solutionnya. Itulah yang saya ajar. Okey, boleh tak soalan nombor 14A. Okey. Kemudian kita tengok pula soalan yang B ni pun cantik sangat soalannya tentang trapezium. Trapezium pun kita belajar semasa menengah rendah. Luas bagi trapezium. Okey. Saya lupa luas dia. Luas sama dengan 1/2 darab panjang A tambah panjang B, betul? Darab dengan tinggi. Kan? Okey, so soalan dah baik. Dia dah bagi dah. Luas bagi trapezium itu benda ni. So kita salin lah dia bagi. 9 kurungan punca 7 tolak 1 sama dengan 1/2 panjang A punca 7 tambah panjang yang bawah tu 5 dan ketinggian dirahsiakan. Ketinggian dirahsiakan. Jadi saya nak cari T lah. Mula-mula 2 dulu saya hantar. 2 saya hantar pergi sana. Dia jadi 18 punca 7 tolak 1. Kemudian saya tengok hubungan yang ini darab. Dia hubungannya darab dengan T. Jadi dia pergi ke sana, dia akan jadi bahagi. Adakah kita nak berhenti di sini? Kita nak berhenti di sini ke tak? Kita pun baca soalan. Memang dah cantik T sebagai perkara rumus dah cantik, tapi kita baca balik soalan. Dia kata ungkapkan T dalam bentuk. Dalam bentuk gini lah pula.
Ingat ke dah siap dah tadi? Rupanya nak diringkaskan lagi dan tak nak kat bawah ni ada apa-apa. Masalah kita adalah ada nilai kat bawah ni. Okay, awak pernah dengar tak perkataan conjugate? Pernah dengar tak cikgu Ahmed sebut perkataan conjugate kat sekolah? Ataupun tak belajar perkataan conjugate? Guna conjugate. Kita tengok dia nak kena conjugate. Kan? Canggih lah selibah awak sekarang ni. Saya tak boleh nak ngajar apa dekat matrik. Ada semua dah dekat sekolah. Okay, so saya nak conjugate. Follow yang bawah. Jadi 18 punca 7 tolak 1 per dengan punca 7 tambah 5. Darab conjugate follow yang bawah. Punca 7, yang bawah pun ada punca 7. Tandanya tambah, sini jadi tolak. Di sana ada nombor 5, di sini pun ada. Yang membezakannya ialah tanda di tengah sini. Situ tambah, sini tolak. Itulah dia mendarab dengan conjugate. Okey, apabila kita darab conjugate, kita akan dapat jawapannya dalam bentuk pecahan. Okey, kita akan serang dulu yang bawah. Yang bawah. Anak saya yang kecil dia dah rasa lama. Sebab biasa saya ngajar setengah jam. Hari ni saya ajar lama. Dia dah mula kacau-kacau dah. Sorry. Okey, Meda tunjuk yang bawah dulu. Tengok betul-betul Meda tunjuk. Meda reset sekejap. Okey. Jangan takut untuk tekan kalkulator. Okey, saya buat yang bawah. Kurungan. Kita jangan bagi tahu cikgu kita guna kalkulator. Kita macam congak lah. Kita congak tapi sebenarnya kita tekan kalkulator. Punca 7. Kemudian tambah 5. Kena buat darab tak? Kalau saya buat kurungan saja boleh? Punca 7. Tolak 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan negatif 18. Tapi kalau cikgu tanya macam mana buat, kita congak. Okey. Kemudian yang atas pula. 18 memang ada. 18 yang ini 18 je Madam buat warna kuning. 18 ni Madam salin. Madam nak buat proses darab tu yang atas saja. Madam cuba yang atas ni. Tadi buat tak dapat. Conjugate tu sebenarnya objektifnya ialah kita nak suruh pembawah. Yang bawah tu hilang punca tu. Nak hilangkan punca tu kita kena darab dengan lawan kepada orang sana. Kalau orang sana contohnya dia alah dengan pisau, kita tunjuk pisau dia mati. Macam tu. Apa yang dia lawan tu tak boleh. Okey. Harap-harap boleh nanti Madam bagi tahu. Ni. Dekat kalkulator boleh tengok. Dekat kalkulator sini tambah. Benda yang sama ni punca 7, kat sini pun punca 7. Belakang ni nombor 5, belakang ni pun nombor 5. Bezanya yang hubungannya di sini tambah, di sana tolak. Kerana bila kita kembang, sebutan yang ada punca 7 dia akan mati. Tak percaya awak kembang satu-satu, dia mati. Okey, Madam cuba yang atas. Tadi Madam buat tak dapat, kita try kali ni Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tak dapat tadi saya tidur. Punca 7. Tolak 1. Darab punca 7. Tolak 5. Sama dengan. Dapat pula buat dengan student. Buat sendiri tadi kan sampai saya mengajuk saya tidur. Okey. Dapat pula. Cuma cikgu awak kalau ikutkan pemarkahan ni, dia buat tanda nombor 1 kat situ. Saya takut kita hilang markah di situ lah.
Okey, tapi tak apa, sekurang-kurangnya saya bagi harapan dulu kepada mereka yang tak tahu nak kembang ni, dia tahu dah. Bila dia kembang nanti jawapannya adalah, saya salin-salin, 12 tolak 6.7. Nanti saya terang macam mana dapat tu. Saya nak bagi harapan dulu dekat student. So, saya ambil pensel sebab Cikgu Ahmad kata jangan potong betul-betul. Saya ambil pensel Saya ambil pensel. Ni saya potong ni. Saya potong 18 dan 18. Kalau ikutkan answer scheme dia, lagi complicated. Dia kembang semua. Madam dah ringkaskan untuk pelajar. Okey. Kalau guna value lain, awak akan hilang markah dekat conjugate. Awak akan hilang markah dekat conjugate. Ataupun syukran guna yang ini. Punca 7 tambah 5. Syukran tulis 5 tambah punca 7. Which one? Yang merah ke yang hitam? Kalau guna yang first, maksud conjugate, you kena ubah yang tengah. Kalau nak guna darab pun boleh. Tak ada masalah. Kalau darab, kalau awak tak buat kurungan, saya takut dia cuma darab yang dekat. Saya takut dia, bila awak buat contoh, kan, bila awak macam ni, darab, maksudnya dia akan kembang 4 kali. Kalau awak terus darab macam ni, okay, dia sebenarnya dia darab yang ini saja. Itu yang menyebabkan jawapan salah. Okay, sebab dia satu ungkapan. Okay, so sekarang ni madam dah potong 18 dengan tu. Tapi kena ingat, kita potong yang bawah tu sebenarnya ada negatif 1. Sebab dia negatif 18. Maka kita akan dapat negatif 12, positif 6.7. Adakah saya telah menjawab soalan ataupun belum? Kalau saya dapat jawapan warna kuning ni sekarang, dah jawab soalan ke belum? Okey, jawapannya ialah sudah. Okey, jawapannya sudah. Sebab soalan minta kita tulis jawapan P tambah Q punca 7 tu duduk belakang. P tambah Q punca 7 tu duduk belakang. Dan saya pun dah buat. Maka nilai kat depan ni, nilai kat depan ni mewakili P, nilai kat belakang ni adalah Q, dan kat belakang dah ada punca 7. Kita tak perlu factorize sebab soalan suruh berhenti sampai situ. Saya faham maksud syukran belum tu. Sebenarnya syukran nampak dia boleh factorize lagi. Sebenarnya boleh factorize lagi, tetapi soalan kata sudah-sudahlah tu, berhenti setakat itu saja. Gitu. Okay, sebab kita kena menjawab soalan. Kalau soalan kata give the simplest answer, barulah kita faktorkan dia. Tapi kita mematuhi soalan, kita stop sampai situ. Habis dah lah. Jadi bahagian B, kita pilih 2 soalan tu, dapat markah penuh lah kalau kita jawab macam ni. Okey, madam buka kepada soalan. Kalau ada lagi, boleh tanya. Tapi madam still record ni. Kalau nak tanya sila-sila. Kalau awak tak larat, tak apa. Boleh left dulu. Nanti tunggu rakaman. Okey, faham Okey, so kalau tak ada apa, besok tak ada kelas. Besok saya buat kelas dengan pelajar saya. Seminggu saya buat hari Selasa. Okay. So you all lebih banyak ulang kaji berbanding pelajar saya lah. You all 6 hari. Hari cuti tak cuti pun saya hentam je. Sebab saya sedang buat projek inovasi. Sehari 30 minit, kecuali hari ni saya
Sebab saya dah tidur petang tadi, saya macam banyak pula tenaganya. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi hari Rabu insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Saya tak ada, physical class saya ada. Siang hari saya kelas 8 hingga 4 physical class. Malam saya buat extra class. Okay. Buat extra tapi saya tak